Assalamualaikum and hello guys, welcome to my channel. Hari ni kita tak nak cakap pasal K-pop, tak nak cakap pasal unboxing. Hari ni kita nak cakap pasal topik menarik sikit, iaitu farmasi. Okey, seperti yang anda semua tak tahu, kecuali kawan-kawan dan minggum saya dan keluarga, saya ialah pelajar tahun 2 dalam Bachelor of Pharmacy dekat UIA ataupun dalam bahasa Inggerisnya IIUM. Let's lead the way. Memandangkan dah ramai yang dapat result UPU semalam, jadi saya rasa macam saya nak buat video ni untuk bagi macam sedikit pencerahan lah tentang apa yang korang akan belajar dalam farmasi. Farmasi tu apa prospek kerjaya dia dan apa-apa sajalah yang berkaitan. Saya tahu video ni dah lambat. Memang dah lambat, orang lain dah dapat result. Aku baru nak buat video. Tapi tak apa, harapnya video ni macam dapat sedikit sebanyak bagi adik-adik idea tentang course ni. Sebelum saya start, saya nak bagi tahu yang benda ni saya akan cakap berdasarkan 2 tahun yang saya belajar farmasi ni. Jadi saya tak boleh bagi macam penerangan yang komplit sebab saya baru tahun 2, baru nak masuk tahun 3. Tapi at least dapat lah kan. Dan saya juga nak ucapkan tahniah kepada yang berjaya dalam permohonan diorang. Dan kalau yang tak berjaya tu, jangan risau, rezeki masing-masing ada. Yang perlu ialah cuba dengan sedaya upaya untuk dapat tempat terbaik. Bergerak kepada seksyen pertama dalam perbincangan kita pada hari ini ialah apa itu farmasi? So farmasi ni apa Tu bukan ke yang duduk dekat Guardian ke? Bukan ke yang apa tu? Yang bagi-bagi ubat Panadol biasa-biasa tu ke? Kenapa kena belajar degree Tak boleh ke kalau SPM je? Okey, sebenarnya farmasi ni sangat luas. Dan sebenarnya saya pun fikir macam tu juga mula-mula. Saya rasa macam alah senang je belajar farmasi ni. Senang. Kalau korang study betul-betul, dia senang. Sebenarnya farmasi ni dia menggabungkan semua aspek kimia, biologi dengan fizik dalam korang punya study. Farmasi ni sebenarnya ialah study yang besar lah. Dia bukan setakat korang belajar pasal Panadol je, apa-apa semua. Korang bukan setakat belajar cara untuk bagi ubat. Korang akan belajar ubat apa nak bagi, patient ni ada patient ni ada penyakit apa-apa ke, patient ni tua ke, muda ke, budak kecil ke, ubat ni kenapa kena makan sebelum makan, kenapa kena makan selepas makan, kenapa ubat ni tak boleh makan dengan ubat tu. So korang akan belajar sangat banyak. Korang akan belajar pasal dosage, ubat ni indication dia untuk apa. So sebenarnya bila farmasi ni sangat luas. Saya sendiri pun lepas saya dah masuk farmasi, saya rasa macam biar betul banyak kau belajar. Tapi the more you learn, the more interesting it gets sebenarnya. Jadi adik-adik jangan takut, just enjoy je. Serious, best. Alah, tapi akak, saya suka kimia. Saya pun dapat grade tinggi tau kimia. Saya rasa farmasi lah bidang yang terbaik untuk saya ambil. Korang sure ke? Okey, sebenarnya ini banyak orang yang ada misconception sebenarnya. Yang diorang rasa kalau diorang minat kimia, diorang boleh masuk farmasi. Okey, sebenarnya macam saya cakap tadi, farmasi ni menggabungkan pasal kimia, biologi dan fizik. Dan by gabungkan, I mean semua subjek
akan ada kaitan sama ada kimia, biologi ataupun kimia dengan fizik. Memang tak dapat dipisahkan dua tu. Korang kena minat lah untuk belajar tiga-tiga tu. Kalau korang tak minat, dia akan jadi macam agak susah untuk korang. Kalau korang betul-betul suka kimia, korang rasa betul-betul korang boleh study kimia, lebih baik korang ambil pure chemistry lah pada pendapat saya lah. Tapi mungkin korang boleh membina minat korang terhadap biologi selepas korang masuk farmasi. Jadi tu tak apalah. Tapi kalau memang korang tak suka biologi lah, kenapa kena belajar biologi, saya suka kimia. Ubat kan pakai kimia. Okey, sebenarnya benda tu salah. Dalam pembuatan ubat, korang kena ambil kira juga dari segi biologi, sebab kita nak bagi ubat untuk orang makan. Kalau kita tak ambil kira pasal benda tu, ubat tu mungkin akan memberikan kesan yang buruk untuk pasien. Jadi sebab itulah perlunya kita suka semua subjek yang saya sebutkan tadi. Sebab kalau kita tak minat apa yang kita belajar, automatik semuanya akan jadi susah. Jadi korang nak susah tak? Tak nak kan? Korang kena minat. Minat is the most important thing dalam study sebenarnya. Tak dinafikan, saya tahu, macam saya cakap tadi, saya tahu semua benda lepas saya masuk degree. Doktor dengan farmasis bukanlah orang yang sama. Doktor memanglah dia akan prescribe korang ubat based on dia punya diagnosis. Contoh dia kata, oh korang demam, so dia akan bagi paracetamol. Tapi selaku farmasis, korang kena make sure yang ubat yang doktor prescribe tu betul and sesuai untuk patient. Contoh kalau patient tu budak-budak, korang takkan nak bagi tablet. Jadi korang kena sesuaikan dengan keperluan budak tu. And another example, kalau patient tu ada masalah untuk telan ubat, so korang tak boleh bagi tablet juga, korang kena bagi dalam bentuk sirap. Pemberian ubat akan jadi a little bit complicated untuk budak-budak, sebab usually ubat dalam market dia disediakan untuk orang-orang dewasa. Jadi bila sampai untuk prescription untuk budak dah tak ada. So macam mana korang kena buat? Yang tu pun korang akan belajar dalam farmasi, cara untuk kita tweak cara untuk kita buat ubat yang untuk adult tu dalam dosage yang sesuai untuk kanak-kanak. Menarik kan? Okay, bergerak kepada career prospect. Saya tak ingat saya dah sebut ke belum, tapi tak apa, saya sebut sekali lagi. Saya ada short term memory loss sikit. So korang boleh jadi macam-macam. Kalau lepas graduate dalam bidang farmasi ni, korang boleh jadi outpatient pharmacist. Outpatient pharmacist ni contoh kalau korang pergi klinik kesihatan, korang yang tempat korang biasa ambil ubat tu. Okay, so nama dia outpatient pharmacist. Ataupun korang boleh jadi clinical pharmacist. Clinical pharmacist ni dia duduk dekat ward. Usually kalau dekat ward tu, dia akan jalan dengan sekumpulan doktor dan nurse dan apa-apa je lah, yang student ke apa-apa ke. Dan dia akan pakai white coat juga. And then korang boleh jadi academician, korang boleh jadi lecturer, ataupun korang boleh jadi industrial pharmacist, korang kerja kat kilang. Ataupun korang boleh duduk dekat bahagian research. Yang bahagian research ni penting kalau macam korang nak produce ubat. Okay, ada yang misconception juga pasal buat ubat ni. Diorang rasa macam usually time interview lah, diorang rasa macam, oh saya nak buat ubat, sebab tu saya ambil farmasi. Okay, sebenarnya proses untuk buat ubat ni tak mudah. Usually untuk sesetengah ubat diproduce, dia kena ambil masa at least 10 years untuk semua clinical trials and research lah. Jadi buat ubat ni tak mudah. So saya galakkan janganlah korang jawab masa interview nanti yang korang nak jadi farmasi sebab korang nak buat ubat. Memang lecturer akan pandang je korang, biar betul budak ni.
Now saya akan ceritakan tentang perjalanan korang. Tak adalah perjalanan sangat, tapi based on my experience dengan apa yang telah ditetapkan oleh universiti, especially kuliah farmasi lah. Benda ni mungkin akan memberi sedikit sinar harapan kepada adik-adik yang mana yang nak ambil farmasi sebenarnya, tapi tak dapat. Jadi foundation diorang tu course lain. Sebenarnya jangan risau, korang boleh je habiskan foundation tu dulu, korang belajar betul-betul dalam bidang foundation tu. Kemudian bila nak masuk degree nanti, korang boleh apply untuk tukar course. Saya pun macam tu, mula-mula masuk UIA saya tak dapat foundation pharmacy, jadi saya dapat foundation of allied health sciences. Lepas tu saya score close to 3.5 dan saya dapat tukar course masa degree untuk masuk dalam farmasi lah. Jadi jangan risau, korang buat je yang terbaik. Nanti kalau korang rasa korang nak tukar untuk farmasi, korang boleh buat. Jadi first kali untuk masuk degree farmasi ni, korang kena dapat at least 3.5 lah pointer CGPA. Kemudian korang akan kena pergi interview, dan interview tu kalau macam in my case, dia akan tanya kenapa korang nak jadi pharmacist, korang ada paksaan ke untuk masuk farmasi ni, sama ada parents korang suruh ke apa ke. Kalau saya lebih suka jawab dengan jujur, sebab kadang-kadang kalau korang try untuk macam tipu sikit dia akan jadi susah bila lecturer tu tanya benda lain pula yang berkaitan dengan soalan sebelumnya. Jadi korang takkanlah korang nak twist panjang interview tu kan. Jadi saya suka jawab dengan jujur, tapi janganlah jujur sangat, at least adalah kejujuran tu. Kemudian dia akan tanya isu-isu terkini, apa dia yang berkaitan dengan farmasi dan sebagainya. Lepas tu basically that's all. Dan kalau korang lulus, korang akan dapat je tahniah. You are offered to continue your study in Bachelor of Pharmacy. Last but not least, sebab saya dah tak tahu nak cakap apa, saya akan bercakap tentang subjek-subjek apa yang korang akan belajar dalam bidang farmasi dekat UIA ni. Okay, dari segi university required course, korang punya subjek akan jadi lebih banyak sikit daripada student dekat universiti lain, sebab dia akan ada banyak jugalah, tak ada banyak sangat pun, subjek-subjek agama. Sebab ni kan UIA, Universiti Islam, jadi korang kena belajar banyak sikit subjek Islam tu. Maksud university required course ni ialah semua student, tak kira course apa-apa pun, semua kena lulus, semua kena ambil. Meanwhile, untuk kuliah required course, setiap kuliah subjek dia lain-lain lah, nama pun kuliah lain-lain kan. Okay, untuk kuliah required course, korang akan belajar anatomy. Anatomy ni korang tahulah, belajar pasal organ. Korang akan belajar agak rumit juga, tapi tak serumit doktor. Maksudnya korang tak belajar lah satu blood vessel tu apa nama dia, otot ni apa nama dia, tak. Korang akan belajar dia sebagai, korang akan belajar dia generally. Untuk pentingnya benda tu ialah masa korang nak kira untuk administration of ubat lah, macam mana kan korang nak suntik dalam otot ke, nak suntik dekat dalam vein ke, macam tu lah. Lepas tu korang akan belajar fisiologi, iaitu cara badan korang berfungsi secara normal, dengan patologi. Patologi ni ialah study of disease. So korang akan belajar macam mana badan korang tu jadi bila ada penyakit. So fisiologi ni masa normal, patologi masa sakit. Lepas tu korang akan belajar microbiology. Itu penting untuk subjek anti-infective agent, where korang akan belajar antibiotik, antifungal, apa semua tu. Lepas tu korang akan belajar fizik juga dalam physical pharmacy. Usually tu digunakan untuk pembuatan ubat lah. Korang study tu macam banyak tentang buat ubat lah. Korang nak buat dia dalam liquid, tapi korang nak buat pekat mana, apa semua tu lah. Dan juga kita ada elective courses. Macam saya ambil kosmetik, dan ada juga subjek-subjek lain.
macam nutraceuticals, belajar pasal suplemen ataupun computer aided drug design, in which korang belajar macam mana nak reka satu molekul untuk ubat tu untuk ditemukan dengan reseptor, iaitu tempat yang bertanggungjawab lah. It's like korang saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Reseptor ni ialah target ubat kita untuk menyembuhkan benda tu. Contoh kalau ubat sakit, ubat tahan sakit kan, mesti kita nak ubat tu pergi dekat tempat yang sakit tu kan. So kita akan design ubat tu untuk pergi dekat tempat yang sakit tu je. Dia tak pergi kat tempat lain. Macam tu lah. Sorry lah, dah lama cuti, belajar pun lupa. Okay, jadi saya harap benda ni sedikit sebanyak membantulah mana-mana adik-adik yang akan masuk UIA ataupun nak masuk UIA dalam bidang farmasi ni. Korang boleh jumpa saya dekat kuliah farmasi nanti. Siapa yang foundation tu insya-Allah dapat jumpa lah. Sempat kot. Sempat lah 2 tahun. Jadi kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh je komen kat bawah tu. Saya akan try buat another video untuk jawab soalan korang. Dan saya akan tanya mana-mana senior lah untuk membantu saya. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga komen yang murni-murni lah dekat ruang komen tu. Dan jangan lupa share, sebab mana tahu dapat membantu orang-orang lain yang mungkin tak dapat akses lagi kepada YouTube channel saya. That's all from me. Have a nice day. Thank you.